Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua pelajar kelas PK Adil dan PK Azam yang mengambil mata pelajaran pendidikan Islam. Apa khabar kamu semua? Cikgu harap dan cikgu doakan supaya kamu semua sihat sejahtera pada pagi ini. Pada hari ini, pada tarikh 19 September tahun 2021 hari Ahad, kamu akan bersama-sama sekali lagi dengan cikgu setelah mengharungi cuti pertengahan penggal yang telah berlalu semalam. Untuk hari ini, kita akan belajar berkenaan dengan tajuk Rukun Islam. Cikgu harap kamu semua telah bersedia untuk menerima sesi pengajaran dan pembelajaran dari rumah bersama-sama dengan cikgu pada hari ini. Unit yang akan kita pelajari pada hari ini adalah unit yang ke-10, Kenali Rukun Islam. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenali rukun Islam dan faedah beramal dengan rukun Islam. Bagi tajuk ini, standard kandungannya adalah 5.1 rukun Islam. Standard pembelajarannya adalah 5.1.4 menyatakan pengertian rukun Islam. 5.1.5 menyatakan 5 perkara rukun Islam iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, solat, puasa, zakat dan menunaikan haji. 5.1.6 menerangkan faedah beramal dengan rukun Islam. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pengajaran ini nanti, kamu semua akan dapat yang pertamanya, menyatakan pengertian rukun Islam secara lisan atau secara latihan. Yang kedua, menyatakan 5 perkara yang terdapat di dalam rukun Islam. Dan yang ketiganya, menyenaraikan 7 faedah beramal dengan rukun Islam. Cikgu harap kamu semua telah bersedia untuk sesi PDPR kita pada pagi ini. Ayuh kita mulakan sesi PDPR kita bersama-sama. Seperti biasa, sebelum kita memulakan sesi PDPR kita, ayuhlah kita bersama-sama membaca doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imami muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah selesai bersama-sama membaca doa belajar. Sekarang dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kita akan mulakan sesi PDPR kita pada pagi ini. Perhatikan pada tayangan slide ini. Di sini disertakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam itu dibangunkan atas 5 tonggak. Persaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad ialah utusan Allah. Mendirikan solat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apakah yang dapat kamu fahami berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW ini? Ya, ianya menerangkan berkaitan dengan 5 perkara yang terdapat di dalam rukun Islam.
Kelima-lima perkara inilah yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai 5 tonggak yang membangunkan agama Islam. Jadi, berdasarkan hadis Rasulullah SAW ini adalah jelas bahawa rukun Islam itu merupakan satu perkara yang sangat penting bagi kehidupan kita sebagai umat Islam. Apakah perkara-perkara yang terkandung di dalam rukun Islam itu? Ianya telah dinyatakan oleh Rasulullah di dalam hadisnya ini. Yang pertamanya, persaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji dan berpuasa di dalam bulan Ramadan. Ianya akan cikgu terangkan pada slide yang seterusnya selepas ini. Ini adalah 5 perkara yang terdapat di dalam rukun Islam. Yang pertamanya, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang keduanya adalah solat 5 waktu sehari semalam. Yang ketiganya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, mengeluarkan zakat. Dan yang terakhirnya, yang kelima, menunaikan haji bagi yang mampu. Adakah kamu memahami apakah 5 perkara di dalam rukun Islam yang telah cikgu tunjukkan ini? Baik, sekarang cikgu akan menerangkan ia satu persatu kepada kamu. Rukun Islam yang pertama adalah mengucap 2 kalimah syahadah. Sebagai orang Islam ataupun umat Islam, mengucap 2 kalimah syahadah ini merupakan pembuktian kita kepada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi bukti bahawa kita percaya bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Bagaimanakah lafaz ucapan 2 kalimah syahadah ini? Bunyinya adalah seperti berikut. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cikgu ulang ia sekali lagi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah yang dimaksudkan dengan lafaz 2 kalimah syahadah itu tadi? Maksudnya adalah seperti berikut. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Sebagai umat Islam, kita haruslah sentiasa melafazkan 2 kalimah syahadah ini. Ianya menjadi bukti bahawa kita adalah seorang umat Islam. Rukun Islam yang kedua adalah solat 5 waktu sehari semalam. Apakah yang dimaksudkan dengan solat 5 waktu sehari semalam itu? Solat terbahagi kepada 2 jenis. Yang pertamanya adalah solat yang wajib dilaksanakan. Jadi, solat yang wajib dilaksanakan ini adalah solat 5 waktu sehari semalam yang terkandung di dalam rukun Islam. Manakala solat yang tidak wajib dilakukan adalah solat-solat sunat seperti solat sunat taubat, solat sunat duha dan sebagainya. Adakah kamu mengetahui 5 solat yang kita laksanakan sehari semalam? Cikgu yakin pasti kamu mengetahuinya. Solat yang pertama kita laksanakan pada waktu pagi adalah solat subuh. Solat subuh mempunyai 2 rakaat. Pada waktu tengah hari kita melaksanakan solat zuhur. Solat zuhur mempunyai 4 rakaat. Pada waktu petang kita melaksanakan solat asar. Solat asar ini mempunyai 4 rakaat juga. Apabila tiba waktu senja, kita melaksanakan solat maghrib yang mempunyai 3 rakaat. Selepas itu, pada waktu malam, kita akan melaksanakan solat yang terakhir iaitu solat isyak. Solat isyak mengandungi 4 rakaat.
Sebagai umat Islam, kita haruslah melaksanakan solat 5 waktu sehari semalam. Solat adalah wajib bagi kita umat Islam. Solat itu adalah tiang kepada agama Islam. Adakah kamu telah bersolat pada hari ini? Sila tunaikan solat. Ianya adalah wajib. Rukun Islam yang ketiga adalah berpuasa di dalam bulan Ramadan. Apakah yang dimaksudkan dengan berpuasa itu? Berpuasa itu ialah perbuatan menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Bermula daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari dan disertai dengan niat. Adakah kamu masih mengingati niat berpuasa? Di sini cikgu sertakan niat puasa untuk kamu rujuk sekiranya kamu sudah lupa. Bagaimanakah niat berpuasa? Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Jangan ponteng puasa. Sekiranya kamu ponteng, kamu perlu menggantikan ia sebelum tibanya puasa pada tahun selepasnya. Sudahkah kamu menggantikan puasa kamu pada tahun lepas? Pastikan kamu menggantikannya. Rukun Islam yang keempat adalah mengeluarkan zakat. Sebenarnya ada beberapa jenis zakat yang perlu diberikan oleh kita sebagai umat Islam, seperti zakat fitrah, zakat ternakan, zakat pertanian, zakat pendapatan dan lain-lain. Maksud zakat adalah kita mengeluarkan harta tertentu dengan kadar tertentu mengikut syarat-syarat tertentu untuk diagihkan kepada golongan tertentu. Sesungguhnya sedekah-sedekah ataupun zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan amil-amil yang menguruskan dan orang-orang mu'alaf yang dijinakkan hatinya dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya dan orang-orang yang berhutang dan untuk dibelanjakan pada jalan Allah dan orang-orang musafir yang keputusan dalam perjalanan. Ketetapan hukum yang demikian itu ialah sebagai satu ketetapan yang datangnya dari Allah. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui lagi bijaksana. Ayat berkenaan merupakan salah satu potongan daripada surah At-Taubah ayat ke-60. Zakat yang telah kita keluarkan itu akan diberikan kepada 8 jenis golongan ini untuk membantu mereka meneruskan kehidupan. Rukun Islam yang terakhir, yang kelima adalah menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Seperti yang telah kita tahu, menunaikan haji itu adalah kita akan pergi ke Mekah dan menunaikan haji di sana. Namun demikian, menunaikan haji ini mestilah wajib bagi mereka yang berkemampuan. Berkemampuan daripada segi keuangan. Maksudnya ia mempunyai harta ataupun wang yang cukup untuk ia pergi ke Mekah. Dan kesihatannya berada dalam keadaan yang baik. Sekiranya dia sakit, maka tidaklah perlu untuk ia menunaikan haji. Tunggulah sehingga kesihatannya betul-betul pulih. Sekarang kita akan melihat faedah beramal dengan rukun Islam. Terdapat 7 perkara atau 7 kebaikan yang boleh kita dapati apabila kita beramal dengan rukun Islam. Yang pertamanya adalah menyuburkan sifat kasih sayang sesama insan. Yang keduanya adalah sihat dan cerdas dari segi jasmani dan rohani. Yang ketiga, memiliki keimanan yang sempurna sebagai seorang Muslim. Yang keempat, apabila kita beramal dengan rukun Islam, kita akan terhindar daripada kejahatan dan melakukan segala jenis kemaksiatan. Yang kelima, hati kita akan menjadi tenang dan khusyuk dalam mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima,
yang paling mengembirakan kita. Kita akan mendapat ganjaran pahala dan syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Dan yang terakhirnya, ia akan mengelakkan diri kita daripada melakukan rasuah. Telah cikgu jelaskan tadi bahawa 5 rukun Islam ini merupakan tonggak kepada agama Islam. Apabila kita beramal dan melaksanakan, insya-Allah kita semua akan terhindar daripada segala dosa besar. InsyaAllah, hidup kita juga akan selamat di dunia dan di akhirat. Kesimpulannya adalah, sebagai orang Islam, kita wajib beramal dengan rukun Islam. Apabila kita tidak melaksanakan salah satu rukun atau kesemua rukun yang terkandung di dalam rukun Islam ini, ia akan menyebabkan kita mendapat dosa. Bagi urusan menunaikan haji, ianya boleh dilaksanakan sekiranya individu tersebut berkemampuan dari segi kewangan dan kesihatannya. Apabila kita beramal dengan rukun Islam, insya-Allah ia akan menjadikan kehidupan kita sempurna dan terhindar dari melakukan segala dosa dan kejahatan. Kita ulang semula, apakah 5 perkara yang terkandung di dalam rukun Islam? Rukun Islam ada 5 perkara. Yang pertamanya mengucap 2 kalimah syahadah, yang keduanya mendirikan solat, yang ketiganya puasa pada bulan Ramadan, yang keempat mengeluarkan zakat, dan yang kelima yang terakhirnya menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Cikgu harap kamu semua dapat menghafal kelima-lima rukun Islam ini dan dapat mengamalkannya dengan sempurna. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada sesi pengajaran akan datang. Cikgu doakan kepada kamu, kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kamu semua sihat sejahtera dan terhindar daripada ancaman penyakit yang berbahaya seperti COVID-19. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.